Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu kisah ya. Kisahnya bertajuk Wad Bersalin Misteri. Masa ni lepas habis tadi, saya ditugaskan di hospital bahagian wad bersalin. Terpaksa dirahsiakan tempatnya sebab takut nanti kena saman. Masa tu saya ingat lagi, malam tu saya ditugaskan di wad bersalin. Wad bersalin ni ada satu lorong saja. Bila kita jalan sepanjang lorong tu, ada bilik untuk yang kelas 2. Di sebelah kanan kalau jalan terus lagi ada wad wing A dan sebelah kiri wing B. Malam tu saya kerja kat wad bersalin kelas 1 dan kelas 2. Saya masuk kerja pukul 8, dah habis briefing semua, dan saya rutin cek semua pesakit lah. Adalah seorang pesakit ni, dia suka sangat berjalan. Saya tegur dia, saya cakap, rehat bu, mengandung tak boleh berjalan jauh. Nak pula dia tengah syarat mengandung dan berisiko. Dia ni suka datang ke kaunter tempat saya dan kawan-kawan saya dekat situ lah. Nak buat kerja kena tulis report semua. Kawan saya tengah bagi susu kat bayi yang baru lahir. Jadi dia berborak dengan kami semua. Nak dijadikan cerita, sepanjang dalam wad bersalin tu, akak ni suka sangat sembang dengan saya. Dia suka cakap muka saya macam adik dia lah. Jadi saya pun cakap, oh ya ke? Saya senyum je lah. Malam tu saya cek dia, BP dia okey, semua okey. Bila saya cek dia sebelum ni, selalu dia makan limau. Dia ni suka makan limau tau. Saya tanya dia, kenapa suka makan limau? Dia cakap, memang buah ni buah kesukaan dia. Nak limau tak? Katanya. Tapi saya tak nak lah sebab saya tak suka. Jadi dia pun senyum je kat saya. Esok kebetulan masa shift saya tu, dia sakit nak bersalin. Saya cek, baru buka 2 cm. Kena tunggu lagi 3 atau 4 cm baru boleh hantar ke labor room. Kebetulan pula saya punya shift dah habis. Esok tu saya cuti 3 hari sebab abang saya kahwin. Lepas naik cuti tu patut saya naik petang. Tapi dek kerana kawan saya ni ada kecemasan, saya kena ganti dia masuk shift malam. Macam biasa, saya akan rutin cek semua pesakit dalam wad bersalin tu sebelum pukul 12 malam, sebab tak nak mengganggu dia orang rehat. Saya tertanya-tanya juga, mana akak yang selalu borak dengan saya ni? Mungkin dah keluar wad bersalin kot. Saya pun tak tanya kawan saya. Saya tengah duk kumpul tiket semua sambil dengar lagu, manakala kawan saya pula duduk di bilik rehat tengah membaca novel. Sebab kami ni kerja tak boleh tidur. Nanti kalau jadi apa-apa, kami yang kena. Sebab tu nak hilangkan mengantuk, kami baca buku atau berborak-borak lah. Saya pun duduklah cek tiket. Tengah kusyuk menulis, tiba-tiba akak tu muncul. Saya terkejut juga. Dia tegur. Saya cakap kat dia, akak ada lagi rupanya. Saya ingatkan akak dah keluar. Macam mana bersalin? Okey tak? Akak tu hanya senyum je kat saya. Tapi muka dia agak pucat sikit. Tiba dia cakap macam ni, nak limau tak? Saya cakap, tak apalah kak, saya tak berapa nak makan sangat limau ni. Akak makanlah. Dia tanya lagi, nak limau tak? Dekat 3 kali saya tolak pemberian dia. Akhirnya saya ambil juga sebab kesian kat dia, asyik pelawa saya dari tadi. Saya tanya dia, akak dah tukar wad ke? Tak nampak pun tadi. Dia geleng kepala. Tiba-tiba ada bayi menangis. Kawan saya ni tugas dia memang bagi bayi minum susu sebab saya tengah tulis report. Tengah kawan saya buat susu tu dekat pantry, saya masih tengah pelik dengan akak ni.
Selalunya dia ni peramah. Ada je benda nak cerita kat saya. Malam ni dia jadi lain sangat. Kawan saya ni bila saya pandang dia, asyik berkerut dahi tengok saya. Saya pun pelik jugalah. Kenapalah kawan aku ni sekali tu akak tu jalan. Okey. Dia lambai tangan kat saya pun senyum. Lepas tu kawan saya tepuk saya dari belakang. Dia cakap, "Hoi, apa pasal mu senyum? Mu bergayut ke?" Saya cakap, tak adalah. Hang ni buta ke? Aku tengah berbual tadi." Kawan saya cakap, "Dengan siapa?" Dia tengok sepanjang koridor tak ada siapa-siapa. Yang ada pun senior jururawat lain tengah jalan sambil tengok report. Semuanya ada kerja masing-masing masa tu. Kawan saya cakap, "Mu ni biar betul. Mu sembang dengan siapa?" Sambil dia tengok sepanjang koridor tu tak ada siapa. "Lah, aku sembang dengan akak yang suka makan limau tu lah." Kawan saya terus pucat muka dia. Masa tu ada bayi kat wad bersalin tu. Adalah dekat 4 orang. Semua bayi tu menangis. Tiba-tiba saya rasa meremang bulu roma. Saya bagi semua bayi tu diam dan senior jururawat datang tengok sebab bayi tu menangis macam takutkan sesuatu. Jadi saya macam terkejut, kenapa semua bayi ni menangis? Lepas kejadian misteri tu, kawan saya ni tarik tangan saya masuk bilik rehat. "Hei, sini. Sinilah." "Apa?" Kawan saya cakap, "Betul ke mu sembang dengan akak tu?" Saya cakap, "Lah, betul lah. Kenapa? Mu tak nampak ke?" "Macam mana aku nak nampak? Aku ingat mu tengah bergayut. Jadi aku tak pedulilah. Lepas tu aku tengok mu pula asyik tengok atas macam tengah sembang dengan orang. Mu cakap sorang-sorang, mu tahu tak?" Saya cakap, "Loh, ya ke? Biar betul." Kawan saya cakap lagi, "Mu agak-agak lah. Akak limau tu, lepas dia bersalin, uri dia lekat dekat dalam. Dia meninggal lepas bersalin, mu tahu tak?" Saya terus istighfar banyak. Astagfirullahalazim. Memang terkejut sangat. Sepanjang malam tu saya fikir, biar betul. Habis limau yang dibagi tu apa benda? Takkan aku mimpi kot, bisik hati saya. Sekali saya tengok dalam beg saya. Dalam tu bukan limau, tapi batu. Subhanallah. Sangat seram peristiwa yang saya alami. Pengalaman saya kerja di hospital, kalau tak faham, maaflah ya. Cuba fahamkan, kata dia. Sekian, terima kasih. Okey, itu dia cerita yang pertama. Apa tadi? Korang daripada Lady Zara kata, Bro Fai nanti bulan depan buat lagi program dengan Zara. Okey, boleh, no problem. Boleh, tak ada masalah. Limau kena sumpah jadi batu? Tak. Benda tu dia bagi limau tapi sebenarnya bukan limau tapi batu. Yang bagi tu bukan orang. Akak tu mungkin kalau kita dari segi sudut ilmiah itu mungkin adalah korin lah. Korin. Akak tu sebenarnya dah meninggal. Yang kawan ni dia tak tahu yang akak tu dah meninggal. Nasib baik kawan tu tak makan. Betul Lady Zara, betul. Nasib baik member tu tak makan. Sekejap ada satu lagi cerita ni tau, yang saya itu hari saya tak sempat nak ceritakan. Okey. Sebentar
Ini kisah ni meremang seram. Tajuk cerita ni, hantu raya cari tuan baru lepas kematian tuan dia. Ceritanya berbunyi begini. Puas Nabil mencari lembunya yang hilang. Dari hujung kampung ke hujung, tetapi 3 ekor lembunya tidak nampak bayang langsung. Lembu peliharanya dah besar, dah boleh dijual dan sudah pun ada pembelinya untuk korban Hari Raya Haji. Tapi sekarang lesap entah ke mana. Mana pergi lembu tu? Jadi, baik minta tolong Wak Seman, mana tahu dia boleh membantu monolognya sendirian selepas puas mencari. Okey, Malam tu, dia ke rumah Wak Seman. Bomoh terkenal di kampungnya. Selepas diberitahu hajatnya, kata Wak Seman, esok pergi cari lembunya di rumpun buluh besar di hujung kampung. InsyaAllah ada dekat situ. Selepas membayar pengerasnya, jadi dia pun pulang ke rumah pagi tu. Dia segera ke lokasi yang dinyatakan. Memang benar, 3 ekor lembunya elok tertambat. Kehebatan Wak Seman dalam ilmu pengubatan memang tak ada siapa boleh lawan. Cakaplah, kes apa? Kes sampuk, barang hilang, bini lari dari rumah, laki ada hubungan dengan orang, semuanya Wak Seman boleh bagi elok. Sebab itulah namanya memang terkenal seantera daerah. Orang luar utara pun datang berubat dengan Wak Seman ni. Sebab itulah namanya cukup besar dan dikenali ramai sekitar tahun 90-an dulu. Namun sebulan kemudian, kampung gempar dengan kematiannya yang secara tiba-tiba. Mayatnya ditemui terlangkup di dapur dengan mata terbeliak ke atas. Masya Allah. Seolah-olah seperti dicekik. Wak Seman memang sudah lama menduda. Isterinya meninggal dunia dan anak-anaknya hanya balik sekali-sekala ke kampung kerana sudah bekerja dekat bandar. Orang temui mayatnya selepas seorang penduduk kampung cuba mencarinya kerana mahu berubat. Lepas tu, memandangkan mayatnya dijumpai agak lewat, proses menggali kubur agak lewat diadakan. Lagipun menunggu anak-anak balik, jadi mereka mengambil sepakat jenazahnya akan dikebumikan esok paginya, sekitar jam 10 pagi. Lama tu Jadi orang kampung silih berganti ziarah. Ali juga sama dengan dia pernah meminta pertolongan dari Wak Seman dulu. Dia sempat menghadiahkan bacaan Yasin sebelum melangkah keluar rumah. Okey, Namun, di laman telinganya dapat menangkap suara macam ni. Dari perdu pokok pisang. Bunyi berdehem tu lah. Saat matanya liar mencari, dia benar-benar terperanjat kerana di perdu tu Wak Seman sedang elok memerhatikannya. Jadi terus dia melolong sambil orang kampung panik kerana dia terus pengsan selepas kejadian tu. Lama juga dia pengsan. Sebaik sedar, dia tergagap-gagap berkata, Wak Seman! Wak Seman ada dekat perdu pokok. Tapi ramai yang tidak percaya kerana mana mungkin kejadian ni boleh berlaku. Esoknya, jenazah Wak Seman dikebumikan. Tapi orang kampung mula hairan kerana jenazahnya agak berat ketika diusung.
Kain kafannya juga tidak muat dan banyak lagi kejadian pelik. Masing-masing sudah bercakap. Namun ramai yang mau menjaga aibnya lah. Malam selepas pengebumiannya, kampung gempar lagi. Kalau semalam Ali nampak, kali ni Nabil sendiri ternampak di mana katanya Wak Seman menahan motor yang dibawanya. Astaghfirullahalazim. Wak Seman suruh hantar ke ujung kampung katanya. Terus Nabil kemalangan kerana terlalu takut. Ramai kaitkan Wak Seman membela hantu raya. Sebabnya ramai yang berjumpa Wak Seman yang hanya berdehem saja bila dengar. Lebih mengerikan, ada anak dara yang pengsan selepas melihat Wak Seman melahap makanan dekat dapur. Nasi kosong dan ayam panggang. Allahu Akbar. Orang kampung sebelah juga dah heboh. Baru ni Zali juga kemalangan dan pengsan selepas menumpangkan Wak Seman ke warung. Disebabkan dia baru datang dari bandar, dia memang tak pernah bertemu lelaki ni. Sewaktu mula membonceng Wak Seman lah, motornya mula rasa berat sebelum terus berhenti tepat-tepat di tengah kubur. Nak tahu Wak Seman kata apa masa membonceng tu? Aku mau tuan baru. Aku mau tuan baru. Aku mau tuan baru. Kata Wak Seman sambil memegang bahu Zali. Masya Allah. Kecoh kampung dekat situ. Walau ramai ustaz-ustaz dipanggil, tetapi gangguan dari hantu raya Wak Seman tak surut-surut. Kata ustaz ni lah, hantu raya peliharaan Wak Seman ni terlalu kuat dan mahu mencari tuan baru. Hantu raya ni juga yang menolong Wak Seman dalam kerja perubatan dia. Tak heranlah sesiapa yang datang berubat, masalah mereka akan selesai. Tetapi selepas tuannya mati, dia mencari tuan baru. Selama 44 hari, kampung sunyi, senyap sunyi. Ramai yang takut untuk keluar rumah selepas heboh hantu raya Wak Seman mencari tuan baru. Kejadian benar-benar berlaku di utara tanah air ini hanya kembali reda apabila jasad Wak Seman sudah hancur menjadi tulang temulang di dalam tanah. Kisahnya reda begitu saja, tetapi pernah sesekali orang luar akan alami kemalangan. Apabila melalui kampung ni kerana selepas menumpangkan seorang tua yang tidak berbaju. Ketika itulah hantu Wak Seman dengan bersuara garau akan berkata, "Aku mau tuan baru. Aku mau tuan baru." Berulang-ulang kali sebelum mangsanya ditemui alami cedera parah. Tidak diketahui siapa pewarisnya, tetapi kisah ni tidak pernah habis dibicarakan, terutama bagi generasi lama yang tahu kejadian yang benar-benar terjadi. Sekian. Terima kasih. Okey, macam mana cerita yang pertama dengan cerita yang kedua? Okey tak? Ada feel tak? Kisah yang pertama tu dia bekerja sebagai orang kata di wad bersalin. Ada seorang kakak tu yang rajin orang kata berjalan, tapi sebenarnya akak tu dah meninggal. Aduh, dia pun tak tahu yang akak tu dah meninggal sebab dia cuti 3 hari, ya, sebab abang dia kahwin. So bila dia balik kerja, tak ada seorang pun kawan yang beritahu yang akak tu dah meninggal. Itu yang dia kena tu kan. Yang kedua pula, kisah
seorang bomoh lah, Wak Seman. Dia ni banyak menolong orang kampung dari segi perubatan lah. Jadi apabila dia meninggal, orang kata hantu raya dia ni tak bertuan. Jadi hantu raya dia mencari tuan lah, mengganggu orang kampung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nas Jamil. Okey, Nas Jamil. Ini sepupu saya. Ni daripada Johor. Apa khabar Nas Jamil? Okey, cerita yang seterusnya adalah cerita hantu Janet. Siapa pernah dengar cerita kisah hantu Janet ni? Saya pernah ceritakan di saluran merah, di saluran YT pada satu ketika dulu tentang hantu Janet ni. Okay, jom kita layan. Cerita hantu Janet amat terkenal di era 60-an dan 80-an di Kuching, Sarawak, dan cerita seram ini telah membuatkan ramai masyarakat di Kuching pada waktu itu waktu itu lelah jika menjelang malam, terutama sekali pada mereka yang gemar keluar di waktu malam maupun yang terpaksa mencari rezeki pada sebelah malam. Terdapat banyak versi cerita hantu Janet dan apa yang dipaparkan kali ini adalah dua versi cerita hantunya. Okey, kita layan hantu Janet versi yang pertama. Diceritakan bahawa Janet adalah seorang gadis berketurunan Tionghoa yang dikatakan diculik sekitar tahun 70-an. Janet pula adalah seorang penjawat awam, iaitu bertugas sebagai seorang jururawat di Hospital Umum Sarawak. Dikatakan Janet diculik selepas pulang daripada bertugas shift lewat malam. Sudah menjadi lumrah pada zaman dulu yang masih lagi mempercayai bahawa kegiatan korban semah bagi pembinaan sesuatu di bangunan dan jambatan, maka ianya mesti menggunakan nyawa manusia sebagai korban. Sedangkan kita sendiri mengakui bahawa budaya korban semah ni telah diharamkan di Sarawak semenjak pemerintahan Raja pertama Sarawak, iaitu Raja James Brooke pada sekitar tahun 1940-an lagi. Namun, kepercayaan masyarakat tetap juga menular pada masa itu. Okay. Untuk korban semah, ini hanya kepala manusia saja yang akan digunakan, iaitu ianya diletakkan di tiang seri atau tiang utama struktur yang nak didirikan kerana dikatakan ianya akan menjadi kukuh. Ada ketika kejadian ini berlaku, iaitu penculikan dan kehilangan Janet tu, terdapat satu struktur besar sedang dibuat, iaitu pembinaan jambatan Satok Kuching, dan kerana itulah pengkaitannya dengan kepercayaan masyarakat menjadikan ianya seperti betul-betul terjadi. Disebabkan kepala Janet ni menjadi korban bagi pembinaan jambatan Satok ni, maka kerana itulah dikatakan Janet sering menjelmakan dirinya dengan merayau-rayau keseorangan di tengah malam di antara kampung Kude serta kampung Bintangur, iaitu kampung-kampung yang terletak di kawasan Satok. Seringkali diceritakan bahawa ada ramai yang melihat hantu Janet akan berjalan keseorangan dengan berbaju merah dan berkasut merah. Jika ada lelaki yang tertawan dengan rupa parasnya yang dikatakan cantik dan gebu, maka lelaki itu akan diajak oleh hantu Janet untuk menemaninya menonton wayang larut malam atau midnight show di panggung KT yang terletak berdekatan dengan masjid bahagian Kuching. Seringkali dikatakan bahawa setiap kali juruwang panggung KT akan menemui daun maupun duit orang mati Cina di dalam lipatan duit perolehan panggung wayang pada keesokan harinya. Itu adalah versi yang pertama. Okey, kita dengar pula hantu Janet, kisah versi yang kedua.
Diceritakan bahawa Janet adalah seorang gadis berketurunan Tionghoa dan beliau merupakan mangsa culik dan rogol beramai-ramai sekitar lewat 60-an. Oleh kerana beliau tidak dapat menerima akan nasibnya, maka beliau dikatakan telah menggantung dirinya di rumahnya dengan berpakaian lengkap, baju merah dan berkasut merah. Kerana Janet dikatakan di dalam darah manis untuk berkahwin dengan jejaka idamannya sewaktu diculik dan dirogol beramai-ramai. Alkisahnya, kejadian hitam di dalam hidup Janet bermula apabila beliau dikatakan telah menghantar tunangnya ke lapangan terbang kucing seorang diri dan penerbangan tunangnya adalah penerbangan lewat malam. Sewaktu beliau di dalam perjalanan pulang, inilah dikatakan beliau ditahan oleh penyangak-penyangak manusia bertopengkan syaitan yang telah melakukan perkara tidak bermoral kepada seorang wanita yang lemah, iaitu Janet. Selepas dirogol, telah ditinggalkan keseorangan di tepi jalan raya dan beliau mampu untuk pulang ke rumah beliau. Dan pada malam itu juga, akibat tidak dapat menerima hakikat dirinya telah dirogol, beliau telah bertindak dengan menggantungkan dirinya di dalam biliknya di rumah. Keesokan harinya, barulah ibu bapa beliau menemui mayatnya dengan sekeping nota mengatakan apa yang berlaku ke atas dirinya. Kejadian yang menyedihkan ini tidak dapat diterima oleh kedua ibu bapanya, iaitu ibu bapa Janet. Malah mereka telah bersumpah di hadapan keranda Janet sebelum dikebumikan agar hantu Janet menjelma dan membalas dendam ke atas penyangak-penyangak yang telah melakukan kerja terkutuk kepada beliau. Janet dikatakan telah disemadikan di kawasan jirat Cina yang terletak di kawasan Batu Lima sekarang. Dan kerana itulah, hampir setiap malam akan terlihat kelibat hantu Janet muncul di kawasan Batu Lima, malah sehingga ke kampung Haji Baki. Kemunculannya ini sememangnya menyeramkan dan menakutkan masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Mungkin roh hantu Janet masih lagi mencari mereka yang jahat tu. Wallahu alam. Jadi anda percaya tak kepada hantu Janet? Wallahu alam. Ini mungkin betul, mungkin tidak lah. Dan kita tak tahulah. Ini kisah lama. Tapi memang kisah ni viral lah. Satu ketika dulu. Kisah hantu Janet. Dia sama level macam cerita, kisah Captain John dekat Pusasda, dekat Port Dickson. Camp Port Dickson.